diteruskan. Warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Wah, cantik dan segarnya pokok Farah. Pokok bunga berbunga, pokok daun semua lebar-lebar. Apa rahsia ni? Rahsianya, baju mutiara dan mutiara Shield Blend. Bila pakai baju mutiara, pokok jadi sihat dan segar bugar. Lepas tu, sembuh mutiara Shield Blend untuk elak serangan bena dan makhluk perosak. Dua-dua tu organik, senang dan selamat nak pakai. Mana nak dapat baju mutiara dan mutiara Shield Blend ni? Di bajamutiara.com. Semua kedai dalam talian mereka ada di situ. Oh, bajamutiara.com. Senangnya. Sekarang juga saya nak cari. Cintai tanaman anda. Buktikannya dengan bajamutiara.com. Kita tahu kos sara hidup semakin meningkat, tapi pendapatan tetap sama. Takkan nak bergantung kepada gaji sahaja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. Di PMB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Sajadah maksudnya bersujud, ada 3 huruf, sinjim dan dal. Jom daftar sekarang di Tadika Al-Baghdadi Playtime Center, Prasekolah Al-Quran dan Tahfiz pilihan ibu bapa. Sila hubungi 017-6038-696 atau daftar di jomapc.com. Bijak dunia, bijak akhirat. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Kita pernah bersama menempuh ona dan duka, tidak pernah putus asa walau dugaan datang melanda. Kau pernah bertanya bila cahaya akan tiba, ku berkata bersabarlah, serahkan saja pada yang esa. Bila masanya menjelma, kebahagiaan akan tiba. Namun tidak mungkin ku lupa kenangan indah kita bersama, menempuh ona cabaran dan liku hidup yang panjang. Tidak mungkin hidup ini sepi selagi ku masih di sini.
tiba. Namun tidak mungkin ku lupa kenangan indah kita bersama, menempuh cabaran dan liku hidup yang panjang. Anggun bidadari menghadapi lahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Syukran jazilan. Terima kasih sekali lagi bagi anda yang masih lagi sudi memilih siaran kami ini, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan saudara, pada hari ini merupakan hari Selasa, 5:15 petang, dan kita akan bersiaran untuk rancangan Bual Bicara, tidak lain tidak bukan Islam Agamaku. Dan pada minggu ini sekali lagi saudara, kita bakal bersama dengan tetamu jemputan kita pada minggu lepas juga hadir ke studio utama IKIM, iaitu yang berusaha Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita buat kedua. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan senyuman yang terukir di wajah Ustaz itu menggambarkan tidak sabar-sabar lagi untuk berkongsikan tajuk perbincangan kita pada hari ini menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan saudara, pada minggu lepas tajuk yang dikupas oleh Ustaz Suhaimi berkenaan dengan Islam Agama Fitrah, dan pada minggu ini saudara, saya ingin mengajak anda untuk kita merenung sejenak maksud daripada surah Al-A'raf ayat ke-178 ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, yakni dalam semua kebaikan dunia dan akhirat, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi, yakni dunia dan akhirat. Surah Al-A'raf ayat ke-178. Dan saudara, kenapa saya memati ayat ini? Kerana ia berkait rapat dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada petang Selasa ini, iaitu berkenaan dengan nikmat hidayah Islam. Jadi saudara, kepada anda yang ingin turut serta dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Suhaimi pada petang ini, dialu-alukan anda menghantarkan kiriman soalan anda ke nombor talian WhatsApp kami, tidak berubah nombor taliannya, 011-29004004, ataupun anda boleh layangkan kiriman soalan anda, pandangan anda ke ruangan komen laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Jadi Ustaz, untuk mukadimah kita pada petang ini, sama-sama Ustaz, boleh Ustaz terangkan sedikit tentang definisi sebenar hidayah itu sendiri, dan mengapakah hidayah itu sangat penting. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'. Yang dikasihi DJ Ahmad Nazri bersama-sama dengan saya pada petang ini, seterusnya penerbit dan juga para pendengar yang berada di mana-mana sahaja setia mendengar bersama dengan IKIM pada petang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam rancangan Islam Agamaku yang bagi kita adalah rancangan yang baik sebagai platform terbaik untuk kita menyebarkan Islam selain daripada kita mengukuhkan Islam dalam diri kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala peringkat awalnya, kerana dengan nikmat yang paling besar Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman.
Yang dengan nikmat inilah kita mampu mengucapkan kalimah syahadah. Dengan nikmat inilah tangan kita digerakkan untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyebut nama Allah, kita melafazkan zikir dan selawat ke atas Nabi SAW, kaki kita dapat melangkahkan ke masjid. Ini semua nikmat hidayah Islam dan nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita. Dan inilah nikmat yang terbesar bagi orang Islam, orang beriman. Adapun nikmat bagi manusia banyak. Dia nikmat kehidupan, itu nikmat sudah tentu. Nikmat kesihatan, itu juga nikmat. Nikmat kebahagiaan, nikmat kekayaan, itu juga adalah nikmat-nikmat dalam dunia. Tetapi bagi orang Islam, saya sebut tadi bahawa nikmat paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman yang didatangkan oleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di luar sana ada pendengar-pendengar kita yang mungkin saudara baru ataupun yang belum menjadi saudara baru yang mendalami Islam. Ketahuilah bahawa ketika ini anda telah diketuk pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan teroka ke tentang Islam itu, kaji tentang Islam, mendalami tentang Islam, kerana Allah menunjukkan tanda sayang dan kasih cintanya Allah kepada kita. Hadirin dirahmati Allah sekalian, bagi umat Islam saya nak menyeru bahawa syukurnya kita kepada Allah kerana kita mendapat Islam ni dengan cara yang paling mudah. Celik-celik mata, akhir baliknya kita dah jadi Islam dah. Bahkan ibu bapa kita bersusah payah mendidik kita, mengajarkan kita, menghantar kita ke sekolah, mendalami Islam, dan dengan hidayah daripada Allah juga kita hari ini beramal Islam dengan baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini perbincangan kita tentang nikmat hidayah Islam. Kenapa signifikannya begitu? Dan saya awali tadi dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah, iaitu Islam dan nikmat iman, menunjukkan nikmat ini yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni, hadirin dirahmati Allah sekalian, saya nak sebutkan objektif yang saya nak sebut bahawa bila kita memahami hidayah itu, bahawa semestinya hidayah itu totally daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak boleh mencipta hidayah. Saya tak boleh mengajak manusia maksa memberikan hidayah pada sesiapa. Kerana Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdihi man yasha. Wallah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk pada siapa yang engkau kasih. Tetapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kepada para pendakwah sekalian di luar sana, tugas kita adalah menyampaikan dan mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita, kalau mereka ni enggan menerima risalah Islam, maka itu bukan tugas kita. Kalau mereka ini tidak mahu bersama-sama dengan kita masuk Islam, kan, menerima Islam yang kita sampaikan, maka janganlah berduka cita. Janganlah merasa sedih, kerana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita sebut Taufik dan Hidayah, kan? Dia bukan nama orang. Kawan saya nama Taufik, isterinya nama Hidayah. Bukan begitu. Yang dimasukkan Hidayah, itu lalu kita sebut Hidayah, tapi diiringi dengan Taufik. Dengan saya sebut wabillahi Taufik wal Hidayah. Jadi apa maksud Taufik itu sebenar? Apa maksud Hidayah? Hari ini kita define sikitlah, ringkas-ringkas. Tidaklah mendalam. Kita ambil sikit. Taufik ni sebenarnya kekuatan ataupun kekuatan yang dikurniakan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Dorongan, kekuatan Allah beri pada kita untuk kita beramal soleh. Yang tadi kita boleh sembahyang asar berjemaah, kekuatan itu walaupun dari sudut kita, fizikalnya kita, tapi dorongan itu yang Allah berikan kepada kita. Ataupun dalam maksud yang lain, ulama menafsirkan restu Allah berupa wujudnya amal-amal yang baik. Kemudian dalam kitab Jawahir Tauhid menyebut bahawa taufik adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mendorong seseorang itu melakukan kebaikan jika perkara tersebut ada dalam dirinya. Dan ingin saya sebut bahawa taufik ini Allah tidak akan berikan melainkan hanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh saja. Maksudnya kita kena ada satu dalam diri kita keinginan, willingness, kesungguhan dalam diri kita. Bagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh
kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah adalah beserta orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Yang terakhir, maksud tentang taufik ini, iaitu Syekh Al-Maraghi menafsirkan taufik berarti kejayaan, keberhasilan dan melakukan segala amal dan usaha yang baik. Jadi itu maksud taufik, diiringan taufik dan hidayah. Jadi lebih spesifik, kesungguhan, kekuatan, dorongan yang boleh kita faham. Baik, apa maksud hidayah? Hidayah pula kita nak selalu kata, kenapa tak buat ni, saya tak dapat hidayah. Dia faham tak maksud hidayah? Hidayah ni pula maksud petunjuk ataupun keinginan, iaitu keinginan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita gabung keinginan, hidayah maksud keinginan, dia dengan taufik adalah kekuatan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia gabungan antara perkara itulah yang menyebabkan seseorang itu mendapat nur Islam, cahaya hidayah yang dia boleh berubah, bertaubat dan sebagainya. Jadi dari segi bahasa ialah petunjuk dan ataupun hadiah. Istilahnya ialah petunjuk Allah ke atas kebenaran. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Saya tak nak dah sepanjanglah sebab kalau definisi ni panjang, ada banyak lagi perbahasan ulama termasuk pembahagian hidayah. Jadi cukup kita faham bahawa hidayah ni satu keinginan, manakala taufik ini adalah satu kekuatan, satu dorongan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Totally daripada Allah. Dan kerana itulah para pendakwah sekalian, jangan kita berputus asa, jangan kita pandang rendah, remeh kepada orang sekeliling kita. Kita nampak orang ni macam dia ni tak ada harapan nak Islam ni, kan, dengan tatunya, dengan bajunya begitu, dengan keadaan itu. Jangan kita sangka begitu. Kerana taufik hidayah milik Allah. Dan kerana itulah para nabi dan rasul tidak ada kekuatan nak mengajak keluarga mereka sendiri untuk menyembah Allah Subhanahu Taala. Terakhir saya nak sebut pusingan ini, iaitu bagaimana Nabi Adam AS tidak mampu untuk mendidik anak dia yang nama Qabil sehingga membunuh Habil. Nabi Nuh AS tidak mampu selamatkan anak dia Kan'an daripada tenggelam ketika banjir besar yang berlaku di zamannya. Nabi Ibrahim AS tidak mampu nak beri hidayah kepada bapaknya Azar, sehingga bapaknya akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Begitulah Nabi Lut, isterinya yang termasuk kelompok mereka yang menentang Nabi Lut AS. Dan akhir Nabi kita SAW yang juga tidak mampu memberikan hidayah kepada bapa saudaranya Abu Talib dan juga Abu Lahab. Abu Lahab juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab menentang keras perjuangan dakwah Nabi, manakala Abu Talib menyokong, cuma tidak mendapat hidayah Islam untuk mengucapkan kalimah syahadah. Saya rasa itulah pusingan pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Suhaimi atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi untuk pusingan pertama kita bagi rancangan Bual Bicara Islam Agamaku. Dan sesungguhnya saudara, hidayah itu tidak mengenal usia, tidak mengenal darajat maupun pekerjaan kita. Ianya sebenarnya kuasa yang ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Ustaz Suhaimi sebentar tadi. Baiklah saudara, kita akan berehat sekali lagi dan akan kembali selepas ini bagi meneruskan lagi topik perbincangan kita pada minggu ini bertajuk Nikmat Hidayah Islam. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Syed Muhammad bin Zainal Abidin. Syed Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus atau Tukku Tuan Besar lahir pada 18 Februari 1795 di Kampung Cabang 3, Kuala Terengganu. Syed Muhammad merupakan ulama Terengganu berketurunan Arab yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam, khususnya pada zaman Sultan Omar yang memerintah pada tahun 1839 sehingga 1876. Beliau diberikan penghormatan dengan kurniaan gelaran Syekhul Ulama dan Tuan Besar Paduka Indra. Menelusuri kisah hidupnya sebagai pelajar, Syed Muhammad ternyata seorang pelajar yang tekun dan bersemangat tinggi. Beliau seorang murid yang cergas dan mempunyai daya ingatan yang baik.
Selain kecekapannya dalam memahami pelajaran, beliau berkeupayaan membaca Al-Quran dengan beberapa qiraat. Berdasarkan kebolehannya yang tinggi inilah serta kedudukan yang mengatasi murid yang lain, gurunya Syekh Abdul Qadir telah menasihatinya agar menyambung pelajaran ke Makkah untuk membolehkannya menjadi ulama yang berwibawa. Tuku Tuan Besar yang digelar Bapa Kesusasteraan Terengganu banyak menghasilkan karya. Antaranya termasuklah Ad-Durrah Al-Fakhirah yang memperkatakan ilmu tauhid dan dalam bentuk nazam, Sulamut Taufiq yang menerangkan hukum salat, selain sebuah kitab lagi yang membahaskan permasalahan fiqh. Kejayaan Tuku Tuan Besar menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Melayu melalui falsafah Sirah An-Nabawiyah yang diolah dalam bentuk puisi, membuktikan beliau amat memahami kehendak, keadaan dan psikologi anggota masyarakat pada zamannya. Melaka 89.5 FM. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita masih lagi bersiaran secara langsung dari studio IKIM yang terletak di Langkat Tunku of Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Dan saudara, tajuk pada minggu ini berkenaan tentang nikmat hidayah Islam. Dan apabila kita bercakap tentang hidayah, ya Ustaz, sudah pastinya ada dalam kalangan saudara baru, ada mu'alaf ini menyatakan bahawa mereka ada mendapat hidayah ini daripada setelah mendengar azan misalnya, ataupun daripada melihat dengan lebih dekat lagi contoh-contoh baik yang dipamerkan oleh rakan-rakan seagama dengan kita, agama Islam, dan juga pelbagai sebab yang lain. Jadi selaku pengurus IKIM bagi cawangan Datuk Keramat Kuala Lumpur, bagaimana Ustaz melihat hidayah ini hadir dalam hati dan sanubari golongan saudara baru ini, selain daripada sebab-sebab azan ataupun contoh-contoh teladan baik oleh golongan Islam, apa lagi sebab-sebab yang membuatkan saudara baru ini terpaut untuk memeluk agama Islam dan hidayah itu sampai kepada mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Nazri, soalan yang sangat baik juga kepada para pendengar sekalian. Kita bercakap soal sebab-sebab seorang mendapat hidayah Islam. Yang saya nampak adalah antara kesemua sebab-sebab ini adalah menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak berikan 1001 sebab untuk manusia ini menerima hidayah Islam. Walaupun sebab-sebab itu kadang-kadang kita melihat benda yang remeh, benda yang kecil. Lebih lagi benda yang besar. Dan saya bercakap ini soal dari segi pengalaman. Dari segi pengalaman. Sebenarnya banyak sebab. Dari banyak sebab. Kalau kita nak sebut Islam ni sendiri adalah satu produk yang sangat baik, bahkan produk yang terbaik di pasaran, yang mudah untuk kita kita pamerkan, kita jualkan nama Islam ni untuk mendapat keuntungan dari sudut manusia memeluk agama Islam. Tetapi pengalaman-pengalaman kami, manusia ini memeluk Islam ada beberapa faktor utama. Baik, pertama kalau golongan muda. Golongan muda bila datang kepada kami pejabat perkim, kan, sama ada lelaki atau perempuan, kebiasaannya adalah atas faktor perkahwinan. Dari sini saya memuji pasangannya yang Islam kerana tidak berganjak akidah tauhidnya untuk keluar daripada Islam. Ini tak boleh, kan? Tetapi mereka merangsang ataupun mendorong pasangannya yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Dan inilah kerana itulah faktor perkahwinannya adalah juga satu dakwah yang baik kepada masyarakat bukan Islam untuk memeluk Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh raja-raja dahulu bila mana nak kembangkan Islam dengan melalui institusi perkahwinan ini. Ada soalan, kenapa
Orang Islam tak boleh sama ada dia keluar agama Islam kan, untuk berkahwin dengan pasangannya yang bukan Islam. Lebih lagi kalau pasangan tu perempuan, dia lelaki kan, kenapa tidak berkorban? Itu soalannya. Jawapannya Allah mengharamkan dan mengharamkan umat Islam daripada berkahwin dengan golongan bukan Islam. Pertama. Yang kedua, soal ini boleh kita ambil daripada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Baik, kemudian yang kedua, soal tauhid, soal iman, soal akidah, soal paling besar. Ketauhidan kepada Allah SWT yang tak boleh dijual beli dengan atas faktor percintaan sesama manusia. Jadi oleh kerana itu, nak tak nak, kita kena pegang pada tauhid akidah, kita korbankan cinta kita. Ataupun pasangan yang bukan Islam, korbankan diri mereka untuk mendapat memeluk agama Islam. Inilah kita kata sebab Islam ni dia boleh menyebarkan dakwah melalui perkahwinan-perkahwinan. Adakah soalan yang kedua, adakah perkara ini dianggap negatif? Jawapannya tidak. Bahkan ini perkara yang baik. Perkara yang baik. Orang Islam teguh dengan memegang agamanya manakala dia boleh menarik pasangannya yang bukan Islam. Walaupun kata niat nak masuk Islam sebab nak berkahwin. Tuan-tuan sekalian, ini peringkat awal. Kan? Memanglah faktor awal dia berkana masuk Islam kerana berkahwin. Tapi itulah asbab hidayah yang Allah nak berikan kepada kita. Dan kita juga tak boleh berkahwin ada soalan kedua. Boleh tak kita berkahwin dengan pasangan Islam tanpa menukar agama? Ini banyak berlaku sebenarnya. Sebenarnya tak boleh juga. Kita diharamkan. Sebab apa? Sebab akan berlaku kecelaruan identiti kepada keluarga dia nanti. Sang suami menyembah Allah SWT. Isteri pula dia ada patung di rumah. Macam mana jadi begitu dan bagaimana dengan keluarganya nanti, dengan anak-anaknya nanti, dengan amalannya nanti. Dia akan berlaku kecelaruan yang menyebabkan akhirnya tak jelas dari sudut pegangan-pegangan hidup mereka. Jadi kerana itu Islam mengatakan, ya, kamu berkahwin tak ada masalah, tapi hendaklah memeluk agama Islam. Jadi bagaimana Islam ni menawarkan pengorbanan kepada pasangan yang baru memeluk Islam. Jadi di sinilah Islam memberikan solusi kepada pasangan, iaitu yang memang beragama Islam, yang menarik pasangannya bukan Islam, memeluk Islam untuk berkahwin, iaitu berkorban dengan memahami pasangannya. Kan? Ada yang saya bukan setakat dalam negara, bahkan luar negara. Ada yang datang daripada Cambodia, ada yang datang daripada Afrika. Jadi kita nak memahami, dia nak kahwin orang tempatan. Orang tempatan maksudnya kita yang beragama Islam, sama lelaki ataupun perempuan. Memahami budaya mereka, adat resam mereka, bahasa mereka yang tidak memutuskan pertalian keluarga di kalangan mereka. Salah faham kata masuk Islam kena putuskan pertalian, itu salah faham yang jelas sebenarnya tidak. Bahkan semakin erat pertalian hubungan kekeluargaan itu. Jadi pasangan Islam ni lah banyak kena korban. Didik je, bimbingnya, sabarnya, ajaknya, ajarkan dengan ajaran Islam yang betul. Itu yang pertama. Pengalaman kami selain daripada itu adalah pengaruh faktor kawan dan juga persekitaran. Ini bagus, Alhamdulillah. Mana kawan-kawan ni memainkan peranan sebagai pendakwah. Yang kawan bukan Islam ni dia asimilasi. Dia telah terpengaruh dengan budaya kerja, budaya universiti ataupun budaya di sekolahnya. Dia melihat kawan-kawannya dengan amalan Islam yang mereka pamerkan. Tengok waktu solat, sembahyang, nutup aurat, makan makanan yang halal, kemudian jaga ikhtilat pergaulan, yang menyebabkan kawan bukan Islam ni tengok Alhamdulillah, luar biasa dia kata. Akhirnya mereka mendalami dan pelajari Islam. Kemudian tengok suasana persekitaran. Dia duduk dekat dengan masjid dekat surau, dengar selalu waktu azan. Jadi DJ Nazri sebut tadi, dengar azan kan. Dia juga menjadi satu faktor kepada mereka tertarik. Tengok umat Islam berpusu-pusu ke masjid, ke surau dan sebagainya, dengan mereka mempamerkan akhlak-akhlak yang baik, menyebabkan akhirnya mereka tertarik kepada Islam. Dan saya pujilah kawan-kawan yang begini, yang boleh menarik, mendorong kawan-kawan bukan Islam untuk masuk Islam. Masalahnya banyak berlaku terbalik pula. Kan, kawan-kawan Islam dia tak tunjukkan akhlak yang baik, persekitaran yang baik, akhirnya larut begitu. Yang kawan bukan Islam memang begitulah keadaannya, orang Islam ni membiarkan kawan yang bukan Islam tadi. Tapi dalam hal tadi saya kata pengalaman-pengalaman kami ramai sebabkan terpengaruh dengan rakan dan budaya yang baik. Ini positif lah. Baik, tidak dinafikan yang ketiga adalah faktor kesempitan hidup. Kita nampak kadang orang susah masuk Islam,
atas faktor mereka nampak Islam ni adalah solusi. Setelah puas berhempas pulas dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan, bukan sedikit ada yang dari asalnya kaya. Orang yang berjaya dalam hidup. Saya pernah jumpa ramai orang berjaya dalam hidup, tetapi di akhir ataupun di masa usia tuanya ataupun pertengahan hidup diuji oleh Allah SWT dengan kejatuhan ekonomi, dengan perniagaan yang runtuh dan sebagainya. Mereka jadi miskin. Kata bukan apa-apa kerana miskin ke dana. Jadi mereka nampak Islam adalah satu solusi. Walaupun kita tak kata you masuk Islam you jadi kaya, tidak. Tetapi mereka nampak Islam ni adalah agama yang mengambil berat. Agama yang prihatin, agama yang cakna kepada golongan saudara baru, dan mereka melihat juga kawan-kawan saudara baru mereka yang terbela, kan, dapat bantuan, kebajikan dan sebagainya. Kita cakap walaupun kita jangan pandang negatif lah. Ni masuk Islam nak duit. Kan? Ramai orang begitu. Yang akhirnya orang ni terasa hati. Memang tidak dinafikan itulah salah satu bentuk hidayah yang Allah nak beri. Dan kesempitan itu dia hidup dalam keadaan tersepit yang akhirnya memilih Islam. Kita orang Islam janganlah kita hukum mereka dengan ni nak masuk Islam ni nak duit tak ada kerja, nak bantuan. Memang asalnya begitu. Tapi tugas pendakwah lah menukar niat mereka tu. Kan, daripada asal nak duit, betul. Sebab mu'allafa baina qulubihim. Mu'allaf ni yang orang yang dijinakkan hati mereka untuk kenal Allah. Jadi kita ni lah membantu mereka kenalkan mereka kepada Allah, tujuan asal Islam dan sebagainya lah, supaya niat mereka bertukar daripada betul-betul memerlukan bantuan, memerlukan zakat, memerlukan semua bentuk kewangan yang mereka perlukan, kepada akhirnya hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ada juga pengalaman-pengalaman kami, iaitu orang yang masuk Islam kerana pengalaman-pengalaman buruk. Duduk di penjara, ditangkap, dipukul, didera, macam-macam pengalaman, kemalangan ngeri dan sebagainya. Mereka terselamat. Yang mereka nampak Allah nak berikan cahaya kepada mereka dengan Islam melalui pengalaman-pengalaman begitu. Orang yang duduk di penjara, kan? Mereka duduk penjara melihat kalangan kawan-kawan duduk penjara itu beramal dengan Islam. Sebenarnya kawan-kawan dalam penjara itu juga mendapat hidayah Islam. Dulu tinggal Islam, asal Islam, tapi tinggal Islam. Akhirnya mereka kembali kepada Islam. Jadi mereka melihat bagaimana budaya Islam itu diamalkan walaupun di dalam penjara itu sendiri. Jadi akhirnya mereka memilih Islam. Baik. Kemudian ada juga yang kita temui mereka yang meluk Islam kerana faktor sakit. Dan faktor penyakit. Ada yang mereka mengaku bahawa kalau ikut pengalaman dia, penyakit ni doktor kata tak ada harapan sembuh. Jadi mereka pun dah putus asa, sampai ada yang berniat, bernazar, kalau sembuh ni, dia tengok orang Islam, dia kata saya nak masuk Islam. Tuan-tuan, Allah takdirkan mereka sembuh. Mereka sembuh dengan izin Allah SWT yang membuktikan bahawa obat dan juga doktor hanyalah satu faktor ikhtiar manusia. Segala-galanya daripada Allah SWT. Mereka nampak faktor itu. Mereka masuk Islam. Ada yang melihat pesakit lain. Tengok pesakit Islam yang lain ni baguslah. Pesakit Islam di hospital dalam keadaan sakit sembahyang. Dalam keadaan sakit sama ada berdiri, duduk atau berbaring, ambil wuduk dengan susah payah apa semua, tanya kiblat mana, bersihkan diri, sembahyang. Subhanallah. Ada yang berzikir, ada yang baca Quran dalam keadaan sakit. Akhirnya mereka masuk Islam. Saya nampak pengalaman kami begitulah. Ada yang melihat kematian di depan mata. Dia tengok ngerinya mati, sakitnya mati. Dan kita sebut yang lepas bahawa fitrah manusia kan akhirnya Islam. Jadi nampak baik, alangkah baiknya aku mati dan Islam. Kan? Baik. Kemudian saya nak sebut yang akhirlah tentang banyak lagi sebenarnya sebab-sebab. Antara sebab lain ialah melihat ajaran Islam yang begitu sempurna, holistik. Macam mana DJ Dazri sebut kan, azan. Betul, pengalaman kami, saya tanya ada seorang sahabahan dia masuk Islam. Pasal apa? Dia kata saya suka dengan azan. Kita hari dengar azan, tak terpengaruh apa pun. Dia dengar azan tu, dia kata dia takkan, kalau dia tengok TV takkan tukar channel. Dia akan dengar sampai habis. Ini mendorong dia untuk masuk Islam. Ada yang tengok orang solat, ada yang tengok muslimah kita menutup aurat dengan baik. Dia kata ini seronoknya masuk Islam, menjaga maruah. Kemudian ada yang menyeronokkan, untuk makluman Nazri, ada dua orang kawan kita mu'alaf masuk Islam. Saya tanya sebab apa dia masuk Islam. Sebab dia kata dia tengok
pengurusan jenazah umat Islam. Macam mana dia kata? Sebab dia kata umat Islam mati macam mana pun akan dikebumikan. Tak ada duit pun, tak ada orang dicampak kat tepi sampah ataupun dibakar. Berbanding dengan agama mereka, siapa pun agama lah kan, dia akan ada duit baru dilayan. Maknanya dengan pengurusan yang mahal. Berapa kos saya tanya? Sekurang-kurangnya 60,000 ke 70,000. Maknanya mereka hidup sebenarnya untuk mati. Kan? Tapi dengan masuk Islam ni, dia kata ada duit, tak ada duit pun orang uruskan. Kemudian pengurusannya sama. Daripada seorang pembesar, raja ke, sampai seorang orang gelandangan, pengurusannya sama. 4 benda itulah fardu kifayah. Daripada mandi, kafan. Saya mengajak, ada yang bukan Islam, saya ajak tengok pengurusan keluarga mereka yang Islam. Inilah urusannya, kafan, sembahyang dan dikebumikan. Ada kalangan tertarik yang mereka akhirnya masuk Islam kerana apa? Tengok pengurusan jenazah umat Islam yang komplit, akhirnya ditanam. Tak ada orang dibakar, tak ada orang letak tempat yang khusus, tak ada. Semuanya sama di tanah perkuburan orang Islam. Saya rasa itulah pusingan kedua. Banyak lagi faktor, insya-Allah kita sambung lain kali, insya-Allah. Sebenarnya Ustaz Muhammad Suhaimi dan juga rakan-rakan pendengar, tajuk kita pada petang ini, Nikmat Hidayah Islam, mengimbau saya seketika mengingati peristiwa tragedi September, bulan September beberapa tahun yang dahulu di Amerika Syarikat, berlakunya letupan di 2001 di salah sebuah bangunan, dan ketika itu banyak sekali persepsi negatif terhadap agama Islam, dan ada dalam kalangan yang bukan Islam ini membuat kajian menerusi pelbagai bahan bacaan dan akhirnya tertarik dan seterusnya memeluk agama Islam. Mungkin Ustaz ada sedikit ulasan, maklum balas daripada itu. Ada tak Ustaz berhadapan dengan salah satu sebab ini, tertarik dengan membaca bahan-bahan bacaan yang menarik mereka untuk tertarik dalam agama Islam? Okey, baik. Soalan yang baik. Memang betul ada kajian-kajian yang dilakukan, ada yang buat kajian sambung belajar di peringkat kedoktoran di timur Eropah. Di Eropah. Buat perbandingan agama yang akhirnya melihat Al-Quran dan berbanding dengan kitab yang lain. Al-Quran ni sangat sempurna, mudah difahami, jelas maksud dia, dan akhirnya memilih Islam. Termasuk juga dengan peristiwa-peristiwa. Contoh berlaku di pembunuhan ngeri di New Zealand 2019. Christchurch kan, yang mengoborkan 51 orang di New Zealand, pembunuhan. Asalnya nak menimbulkan, mungkinlah persepsi akan menimbulkan nanti Islamofobia. Tetapi bila dikaji-kaji bahawa pelakunya bukan orang Islam, yang jadi mangsa orang Islam, akhirnya ada beberapa pihak mengatakan Islam ni, mana ada Islam ni ganas, mana ada Islam ni teroris, mana ada Islam ni menganjurkan kebencian, yang menjadi mangsa orang Islam. Dan ada kalangan mereka yang membela Islam. Saya tak jumpa lagi yang belum yang masuk Islam, tapi yang membela Islam tu ada. Ya, saya. Dia kata tak mungkin, Islam ni bukan ajaran yang mengajak kepada kebencian dan juga keganasan, kejahatan. Itu mungkin salah satu sebab yang menyebabkan seseorang saudara baru itu tertarik pada agama Islam. Dan insya-Allah sekembalinya kita akan membicara lebih lanjut lagi tentang tajuk ini, Nikmat Hidayah Islam, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Patut nak puji Allah bila bangun daripada tidur. Patut sangatlah tuan-tuan. Allah dah matikan kita, kemudian Allah yang bagi kita hidup balik bagi tu. Ni apa semua yang kita dapat ni tuan-tuan, subhanallah, semuanya mampu untuk kita lakukan bila Allah kejut balik kita daripada tidur. Maka tak patut sangat bangun-bangun lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami.
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita masih lagi bersiaran untuk rancangan Bual Bicara Islam Agamaku yang bersiaran di Radio IKIM ini setiap Selasa 5.15 minit petang. Dan saudara, anda masih lagi mengikuti rancangan ini membawakan tajuk Nikmat Hidayah Islam bersama dengan pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas kesediaan Ustaz bersama-sama rakan-rakan pendengar IKIM menerusi rancangan ini. Dan difahamkan ya, rancangan Bual Bicara Islam Agamaku ini turut diikuti oleh saudara baru kita, golongan mualaf kita, dan pastinya mereka ataupun mungkin yang pada hari ini telah pun melafazkan kalimah syahadah dan memeluk agama Islam, syabas diucapkan. Mungkin pada ketika ini ingin mendapatkan panduan nasihat daripada Ustaz ini ya, bagaimana untuk sentiasa istiqamah konsisten melahirkan rasa kesyukuran terhadap hidayah yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, untuk pusingan yang terakhir ni lah, kita bincang tentang bagaimana kita nak mensyukuri nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya sebut awal-awal, sebagai orang Islam, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kan? Kita beramal dengan mudah, kita memahami Islam, maka sangat-sangat kita kena syukuri nikmat tersebut. Nabi SAW menyebut itahaddatsu bi nikmatillah syukrun wa tarkuha kufrun. Kamu kenang-kenang nikmat Allah, tanda kamu syukur. Mana kita kena ungkit nikmat Allah ni. Ungkit banyaknya nikmat Allah, dan kita hargai nikmat Allah SWT dengan kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jadi nikmat, hargai nikmat hidayah Islam ni berbanding dengan ada orang, tuan-tuan sekalian, tanpa hidayah ni dia tak boleh nak sebut nama Allah SWT. Walaupun dia orang Islam, dia tak boleh nak sebut. Lidahnya lebih suka mengata orang, mencaci maki orang, tetapi nak sebut nama Allah tak boleh. Dengan nikmat hidayah Islam ni, tuan-tuan sekalian, kita bangun pagi waktu subuh, kita digerakkan oleh Allah SWT, bangun qiyamul lail, tahajud, boleh membaca Quran. Tapi ada orang yang tidak ada hidayah Islam, walaupun dia tahu Allah, dia kenal Allah, dia tak boleh membuka lembaran Al-Quran. Baginya Quran tu sangat berat. Sangat berat. Masa untuk diperuntukkan untuk Al-Quran 10 minit dia rasa terlalu lama. Duit yang diinfakkan untuk RM10 sekurang-kurangnya untuk Islam, dia rasa terlalu mahal. Sedangkan dia boleh berbelanja jutaan, ratusan ribu ringgit perkara yang lain. Nampak, ini menunjukkan hidayah Islam yang kita sangat-sangat perlu hargai. Pertama. Yang kedua, kita mestilah menginsafi bahawa hidayah ini adalah tanda kasih dan cinta Allah kepada seseorang. Allah telah memilih kita. Saya nak beri pengalaman kenapa ada kesedaran kan. Dulu dari kecil, tuan-tuan sekalian, saya pernah mimpi. Mimpi apa? Mimpi banyak kematian. Menghadapi mati rasa macam takut. Bukan sekali, banyak kali. Rupanya mungkinlah itu sebagai dorongan Allah SWT nak baiki diri kita. Nak supaya kita ni jadi orang baik. Kan, sebagai rotan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tanda, sebenarnya tanda kasih Allah kepada seseorang. Bila mana Allah datangkan kadang-kadang kesukaran hidup, kejatuhan dia dalam hidup, kesakitan dia sebagainya, sebagai tanda kasihnya Allah kepada diri kita. Bila Allah tarik balik kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kasih kepada seseorang, maka dijadikan manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya adalah bagaimana nak kita rasa syukur kepada Allah SWT. Kita sedar bahawa tanpa hidayah, manusia hidup dalam kesesatan. Bandingkan zaman jahiliah dulu. Bayangkan zaman jahiliah dulu, dan begitulah kehidupan kita tanpa Islam. Kita ni saling bermusuhan sama sendiri, undang-undang ditegakkan sendiri, undang-undang rimba, yang kuat tindas yang lemah, perempuan dijadikan barang dagangan, eksploitasi. Kemudian apa sahaja yang kita buat ikut nafsu. Tidak ada panduan dalam hidup. Maka tiba-tiba datang hidayah Allah SWT dengan Islam, yang kita ni boleh bersatu padu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, kan? Kita dapat bersatu padu atas nama Islam. Itulah nikmat Islam. Dan kita kenang, kalau tak ada nikmat hidayah ni, kita hidup dalam kesesatan. Duk fikir apa yang kita sembah kalau kita tak ada hidayah. Apa yang kita sembah? Silap-silap kita sembah busut. Silap-silap kursi ni kita nampak inilah Tuhan kita. Sebab apa? Tidak ada hidayah Islam. Tapi Allah berikan hidayah, subhanallah. Kita kenal Tuhan kita yang sebenar. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bagaimana nak melihara hidayah ni supaya dia kekal pada diri kita? Kita doalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetapkan iman kita, istiqamah dalam Islam. Antara doa yang boleh kita baca, saya juga kalau ada majlis syahadah, doa-doa yang kita bacakan adalah antara Rabbana
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami. Sudah Engkau beri petunjuk hidayah kepada kami, kurniakanlah kami limpah rahmat darimu. Sungguhnya Engkau jualah yang maha melimpah-limpah pemberiannya. Kita doa pada Allah. Allah dah beri kita separuh jalan ni, sikit je lagi. Jangan sampai Allah pusingkan hati kita. Terbalikkan, kita jadi U-turn balik. Daripada jalan kebenaran kepada jalan kesesatan. Biarlah diteruskan. Juga doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ta'atik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati kami dalam mentaati perintahmu ya Allah. Ini doa yang boleh kita amalkan. Jadi saya rasa itulah ringkas yang terakhir kita ni dalam pada nak memastikan hidayah Allah Subhanahu taala, beramallah dengan ikhlas. Buatlah sesuatu kerana Allah Subhanahu taala. Saya pun datang sini setiap minggu, letakkan niat, ya Allah terimalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amal kami. Apa juga perbuatan kita. Biarlah amalan kita sikit, dan jadikan amalan kita yang sikit ni tak banyak mana amalan diterima di sisi Allah Subhanahu taala dengan amalan yang ikhlas. Wallahu a'lam. Dengan perkongsian oleh Ustaz Muhammad Suhaimi sebentar tadi, maka berakhirlah rancangan Bual Bicara kita pada petang Selasa ini. Islam Agamaku membawakan tajuk Nikmat Hidayah Islam. Terima kasih kepada para pendengar yang sudi mengikuti rancangan ini dari awal hingga ke penghujungnya, dan insya-Allah Ustaz Suhaimi akan muncul sekali lagi bagi rancangan ini setiap hari Selasa pada pukul 5.15 petang. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang mengajukan pandangan juga membuat catatan sepanjang kita bersiaran pada petang ini menerusi rancangan Islam Agamaku. Dengan itu sekian saja daripada saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof. Setakat di sini saja untuk rancangan Bual Bicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah. Telekung Kinabalu 93.9. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon yang pernah menghantar permohonan jawatan ini tidak perlu lagi menghantar permohonan baru. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 25 Januari 2023. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan dewan untuk majlis perkahwinan dah dibuka dan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Buat majlis perkahwinan di dewan IKIM tu, kemudahan surau, parking yang luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0185307446 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0185307446. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum.
inspirasi, euforia, Islami. Semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 25 Jamadil Akhir 1444 Hijriah 17 Januari 2023. Kota Kinabalu 6.23 minit malam, Tawau 6.18 minit malam, Ladatu 6.13 minit malam, Kuching 6.52 minit malam, Miri 6.33 minit malam, Kanga Alusta 7.24 minit malam, Pulau Pinang 7.25 minit malam, Ipoh 7.24 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 7.23 minit malam, Bandar Melaka 7.22 minit malam, Johor Bahru 7.17 minit malam, Kuantan 7.18 minit malam, Kuala Terengganu 7.14 minit malam dan Kota Baru 7.17 minit malam. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi, euforia, Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Setiap momen yang dilalui cuma pinjaman, yang kekal hanya kenangan indah bersama. Hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Faiz untuk berita IKIM edisi 6 petang. Majikan yang memperoleh kelulusan bersyarat daripada Kementerian Sumber Manusia untuk menggajikan pekerja asing di bawah Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing perlu membuat bayaran levy di Jabatan Imigresen sebelum mengenal pasti pekerja asing di negara sumber. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu adalah antara prosedur yang ditetapkan untuk menggajikan pekerja asing menerusi Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing yang berkuat kuasa bermula Januari hingga 31 Mac ini. Dengan dokumen kelulusan bersyarat itu, majikan boleh membuat bayaran levy di Jabatan Imigresen Malaysia. Majikan kemudiannya boleh mengenal pasti pekerja asing di negara sumber untuk menjalani saringan kesihatan sebagai prasyarat sebelum pelepasan ke Malaysia. Melalui pelan itu, majikan dibenarkan untuk menggaji pekerja asing dari 15 negara sumber berdasarkan kepada kemampuan dan keperluan sebenar majikan dan dikecualikan daripada melalui prasyarat kelayakan penggajian serta kelayakan kota. Kerajaan perlu menyediakan satu garis panduan atau sistem yang jelas bagaimana mekanisme teguran terhadap kerajaan boleh dilakukan oleh penjual awam. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat berkata, ia bagi mengelakkan berlaku penganiayaan terhadap penjual awam yang melaporkan salah laku sekiranya diketahui oleh pegawai tertinggi atau menteri-menteri yang terlibat. Keutamaan yang perlu diberikan oleh kerajaan adalah dalam memastikan kerahsiaan pengadu itu sendiri selain memastikan ketulinan aduan yang dibuat. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri menegaskan bahawa pegawai dan kaki tangan awam perlu menegur sebarang keputusan dibuat oleh menteri termasuk Perdana Menteri jika ia didapati melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang dalam hal berkaitan tata kelola pentadbiran. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan melaksanakan 7 fokus tahun ini bagi memastikan kesinambungan usaha memacu perkembangan sains, teknologi dan inovasi STI negara di samping meneroka peluang ekonomi baharu. Menteri Berkenaan Chang Lee Kang berkata pelaksanaan menerusi pendekatan 4K Komuniti Kerjasama Kemajuan dan Kemakmuran itu meliputi membina model pembangunan sistem pencegahan ancaman bencana alam, kesihatan dan bekalan makanan negara, merapatkan jurang capaian teknologi melalui sistem pintar untuk komuniti bandar luar bandar terhubung dan meningkatkan sosioekonomi rakyat menerusi inisiatif inovasi sosial. Beliau berkata fokus lain ialah meneruskan My Hackathon, memberi pengiktirafan kepada barangan, perkhidmatan serta teknologi dan inovasi tempatan, memperkukuh bakat STI menerusi program Upskilling for Deep Tech and Future Skill serta merancangkan pembangunan dan pengaplikasian teknologi maju. Polis Johor menjangkakan aliran trafik di Tambak Johor dan link kedua Iskandar Puteri menjadi luar biasa, terutamanya pada waktu puncak menjelang sambutan perayaan Tahun Baharu Cina Ahad ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzzaman Mahmat berkata buat masa ini, lebih 100,000 kenderaan melalui kedua-dua laluan itu sementara lebih 100,000 orang pengguna melalui Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Bilangan kereta dijangka akan meningkat sehingga 2 ke 3 kali ganda, terutama waktu-waktu tertentu. Beliau berkata kekuatan anggota dan pegawai polis juga dipertingkatkan kepada 250 orang berbanding 120 orang terutama waktu puncak bagi membuat kawalan keselamatan dan lalu lintas bersama agensi-agensi lain yang berkaitan. Berehat seketika untuk berita IKIM, kembali untuk perkembangan luar negara. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Setiap momen yang dilalui cuma pinjaman, yang kekal hanya kenangan indah bersama. Hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com. Dalam 200 meter ke hadapan, fikirkan soalan ni.
Ingat tak momen terindah bersama yang tersayang? Bayangkan momen terindah tersebut dan senyum seketika. Kerana setiap momen bersama adalah pinjaman sementara. Yang kekal hanya kenangan indah bersama. Jangan lupa, hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com. Pesanan ini dibawakan oleh Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Johor Bahru 106.2 FM. Berita luar negara ini dibawakan khas kepada anda oleh Maghfirah Travel and Tour Sendirian Berhad. Kembali untuk perkembangan luar negara, mesyuarat Menteri-Menteri Kehakiman G7 dijadual berlangsung di Tokyo pada awal Julai di luar sidang kemuncak Menteri-Menteri Kehakiman Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Lapor Sputnik memetik Kementerian Kehakiman Jepun pada Selasa. Jepun akan menjadi jambatan antara G7 dan negara-negara anggota ASEAN bagi mempromosikan kedaulatan undang-undang dalam komuniti antarabangsa. Menurut kementerian itu menerusi ciapan di Twitter, Jepun akan mempengerusikan sidang kemuncak pelbagai hala G7 pada 2023 dan sidang kemuncak G7 peringkat tertinggi akan diadakan di Bandar Hiroshima dari 19 hingga 21 Mei. Sementara itu, mesyuarat Menteri Luar G7 dijadual berlangsung di Karuizawa, sebuah resort terkenal di wilayah Nagano, Jepun dari 16 hingga 18 April. Berpuluh-puluh orang dilaporkan cedera apabila sebuah kapal tangki minyak meletup di wilayah Samut Songkram, Thailand pada Selasa, lapor Xinhua memetik laporan media tempatan. Insiden berlaku kira-kira 9.15 pagi waktu tempatan apabila kapal tangki minyak itu berlabuh di limbungan Sungai Meklong di daerah Muang sebelum meletup dan menyebabkan kebakaran, menurut akhbar tempatan Thailand Matichon. Beberapa pekerja dilaporkan hilang manakala kediaman yang berada di sekitar kawasan terbabit dilaporkan rosak teruk. Pasukan penyelamat sedang berusaha mengawal kebakaran dan memindahkan mangsa yang cedera. Kedaulatan dan integriti wilayah negara-negara di Timur Tengah perlu dihormati, kata Menteri Luar China King Chang. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama rakan sejawatnya dari Mesir, Sameh Sokri. Pada sidang media itu, beliau turut mengupas mengenai dasar China di Timur Tengah. Menurut beliau, negara-negara terbabit digalakkan berdialog dan berunding untuk mencari penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan serantau selain mengambil kira kepentingan semua pihak dan boleh diterima bersama. Beliau turut menyeru negara-negara di luar rantau supaya menghormati kedaulatan negara Timur Tengah dan tidak mencampuri urusan dalaman negara berkenaan. Berita berehat seketika, kembali untuk laporan trafik selepas ini. Berita luar negara itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Maghfirah Travel and Tour Sendirian Berhad. Maghfirah Travel melayani dan membimbing dengan hati. Maghfirah Travel jalani umrah ini senang hati. Mutawif Malaysia melayani penuh mesra. Berbagai package untuk semua, ziarah di tempat penuh ibrah. Maghfirah Travel, Maghfirah Travel. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Laporan trafik. Kembali untuk laporan trafik, dan trafik petang ini sesak di lokasi-lokasi biasa keluar dari pusat bandar Kuala Lumpur, dan di KL Seremban trafik sesak dari TDM ke Plaza Prabut. Di MRA2 trafik sesak dari Bandar Tasik Selatan ke Desa Tun Razak di kedua-dua arah, dan trafik sangat perlahan dari UK Perdana ke arah Ampang di kedua-dua arah. Di Jalan Tun Razak trafik sesak dari IJN ke Bulatan Pahang. Di Jalan Sungai Besi sesak dari TRX ke Wisma Masing di kedua-dua arah. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan masih lagi bergerak lancar. Kepada pemandu, awasi jarak selamat kenderaan anda, beri isyarat untuk menekal laluan, pandu dengan cermat. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sekian berita, saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Saksikan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena program Wacana Membangun Negara Madani pada 19 Januari 2023 hari Khamis pukul 11.30 pagi langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi Digital. Langkah-langkah keselamatan semasa musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media massa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Ikuti laluan yang ditentukan, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa, jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Awasi kehadiran